Allah sebut dalam Quran, wa anna Allah yab'atsu man fil kubur, dan sesungguhnya Allah akan membangunkan mereka yang ada di dalam kubur. Kita harap sekarang ini kita sedang jaga, dan bila masuk dalam kubur kayak gini kita tidur. Waktu kita nak, lalu Allah bangunkan kita daripada tidur di padang mahsyar. Ada satu golongan yang tak molek, yang kita ni tak jauh, iaitu di dalam dunia dia tidur, bila masuk dalam kubur baru bangun. Dia disebut anna fid dunya niyamun fa idza matu intabahu fanadimu au kama qala. Sebahagian atau kebanyakan manusia di dalam dunia sedang lalai nyenyak tidur, tak ingat sembahyang, tak ingat kefarduan kewajipan yang Allah wajibkan atas dia, tak ingat nak belajar agama. Orang duduk mengadak kitab, duduk mengadak tu guru, duduk mengajar, duduk mengadak. Hiburan dan seumpamanya. Dia dalam keadaan tidur. Fa'iza matu, dan bila mereka telah mati, intabahu, barulah terbangun daripada tidur dalam kubur, baru nak qada solat subuh. Boleh tak? Mari muka nakir guna mundal semayang subuh. Boleh qada? Tak boleh qada dah dalam kubur. Faham? Guna mundal datang belajar itu halal haram. Dalam kubur ada jual kitab. Tokak muka nakir dia. Jadi jangan Allah rehatkan seperti tidur. Bila kiamat baru dibangunkan daripada tidur. Siapa yang ditidurkan oleh Allah di alam barzakh, dia adalah selamat. Walaupun 1000 tahun di alam barzakh, tapi macam tidur. Tidur tak biasa lama. Na'udzubillah, minta berlindung dengan Allah daripada golongan yang masa tidur, dia tidur. Di antara orang yang tidur masa hidup, orang jahil. Jahil dia matematik, tak. Jahil kimia, tak. Jahil fizik, tak. Jahil hukum hakam, jahil aqidah, jahil makrifat, jahil halal haram, jahil bak semayang, jahil bak taharah, jahil itu ini dalam perkara yang diwajibkan oleh Allah. Maka siapa yang jahil di dalam dunia, dia adalah mayat yang berjalan. Tak ada kira siapa-siapa. Jangan kata gitu, Ustaz. Tu doktor PhD, doktor mayat. Dia ni senator mayat. Pasal dia tidur di dalam dunia. Tidur mana dia berjalan? Betul dah, dia berjalan, dia bangun. Tapi kalau kita tanya hukum agama, macam tanya mayat. Tak percaya tanya orang jahil. Berapakah rukun syahadah? Dia tak boleh nak jawab. Kita tanya mayat, boleh jawab tak? Tak boleh, dia sama seperti mayat. Maka kata pepatah Arab, wa fil jahdi fi alihi qablal mauti mautun, fa'ajsaduhum qablal kuburi kuburu. Maka bagi orang-orang yang jahil itu, sebelum mati lagi dia sudah mati. Orang Tiana panggil dah mapuh lagi, mapuh dah. Maka tubuh badan dia menjadi kubur. Nampak? Sebelum lagi dia dimasukkan di dalam kubur. Rupa-rupanya orang yang tak mau belajar ilmu agama ni adalah zombie kampung hitam. Yang berjalan ke sana kemari mencari titik saja. Rupanya zombie. Nampak? Jangan kata gitu, Ustaz, tu datuk zombie. Tak ada kira siapa-siapa. Ini cuma ni untuk memberi peringatan, bukan nak kata utuh korang. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan. Kerana peringatan itu memang memberi guna bagi orang yang beriman. Dan nak marah mempunyai pasal. Aku peduli apa?
Dan membalas ia akan segala amal hamba-Nya. Hak ni yang kita takut. Kalau setakat dihidupkan kembali di padang mahsyar, tak ada masalah. Nah, tapi balas tu bimbang. Seorang anak kalau dia buat salah, umpamanya dia curi duit mak dia. Mak dia kata mu kena sekarang. Kalau ayah balik. Ayah balik sekarang, mak khabar memang dia katok mu. Maka anak dia takut ayah balik ke takut ayah katok? Dia jawab. Dia takut ayah dia balik ke dia takut ayah katok? Dia takut ayah katok, bukan takut ayah balik. Kalau ayah dia balik, khabar tak katok, dia takut tak? Tak. Ayah dia balik, balik. Faham tak? Super baik, motor besar. Faham tak? Sampai di rumah, mak pun khabar, ayah ni tengok anakmu tadi. Ni curi fikir mak dia, jatuh dia. Tolong bahang kau Ayah kata tak apa dia lah. Bukan fikir orang lain. Fikir mak dia sendiri. Anak dia takut tak? Betul kan? Jadi anak dia bukan takut ayah dia balik. Anak dia takut ayah dia takut. Jadi bukan yang kita takut dibangkitkan semula. Yang kita takut yaumul jaza, pembalasan daripada Allah. Betul tak? Maka kalau tak mau bagi Allah balas, dua pilihan. Nampak? Bertaubat sungguh-sungguh. Dan buat perkara-perkara yang Allah wajibkan. Banyak dah buat salah. Dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa tangan, dosa kemaluan, dosa lidah, dosa perut. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Allah kata, buat hak baik pula. Dia akan memadamkan kesalahan, keburukan, kejahatan kamu di masa lalu. Dan kalau balas baik tak ada orang yang takut. Yang dikata yaumul jaza, yang bila sebut yaumul jaza, sahabat mengeluarkan air mata. Nabi menceritakan di antara nama-nama hari kiamat, iaitu yaumul kiamah, yaumul akhirah, yaumul nadamah, yaumul jaza. Bila dengar yaumul jaza, sahabat menangis. Orang tanya guanya, Nabi kata dah yaumul kiamah mudah menangis. Bila yaumul jaza mu menangis. Jaza ni bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya Allah membalas. Balas di situ yang ditakut sekali ialah balas amal buruk kita. Barang siapa yang melihat dengan matanya akan perkara yang diharamkan, balasannya akan ditumbak bara api neraka di dalam mata sepenuh-penuh bara. Tu takut. Itu baru dosa mata tu tak? Kalau kita tengok betul orang, power. Power lah. Man mala ainahu minal haram mala Allahu ainahu min jamri jahannama atau kama qala. Barang siapa yang membuka kedua matanya untuk melihat perkara yang diharamkan oleh Allah, maka akan dipenuhkan kedua matanya di hari kiamat daripada bara api neraka. Panah kita tahu bara api neraka. Barang jauh, lambat lagi kita pun tertutup pengetahuan tentang neraka. Kalau lagu mana nak tahu panah ke tak, mu ambil api dunia sudahlah. Balik gigi ambil obat nyamuk, nak buka mata buat macam air mo. Esok garanti SGD tak nampak, buta mata kita. Itu baru obat nyamuk. Bayangkan api neraka Allah. Maka yang kita takut balasan Allah. Lagu mana balasan Allah? In khaira fa khairun wa in syarra fa syarrun. Itu balasan dia. Kalau kamu buat baik, balas baik. Kalau buat jahat, balas jahat. Balas jahat tu lagu mana? Macam dalam dunia orang dalam penjara. Itu dah Allah cetong itu. Dijatuhkan hukuman 30 tahun dengan tanpa dikurangkan kerana jenayah berat, merampok dengan senjata api 30 tahun. Cok bergantuk hakim katok tuku. Erek wagi jadi panduan disaing oleh Jabatan Kementerian Dalam Negeri, dapat nombor 8832. Sah penjenayah masuk dalam penjara pagi diskut jagung.
4 keping kikah air melo. Tak hegang mana lagi. Walaupun jahat, tapi pagi-pagi 4 keping biskut jagung. Tengah hari, nasi putih dengan kuah sayur. Ikan pipis betul tu. Okey lagi pasal boleh makan. Air kopi petang. Goreng pisang 3 keping seorang. Nampak dengan KO panas. Selepas main takraw dengan pingpong backhand stroke. Di mana tu? Dalam penjara. Jenayah benar. Merompok bank. Kebalasan dunia. Kita boleh tahan tak? Boleh lagi. Tapi di hari kiamat balas guanya masuk dalam api. Kaki yang melangkah pergi tempat berjudi, kaki itu akan berjalan di dalam api. Tangan yang ambil harta benda orang, tangan tu akan pegang bara api. Bila pegang tercabut kulit-kulit hingga tulang. Orang yang memfitnah orang lain, menjatuhkan maruah, menyusahkan orang, maka Allah akan cabut kulit daging dia dengan cara dibakar akan mukanya. Bila bakar muka, kulit daging jatuh berketar-ketar di atas tanah. Lepas jatuh buat gua ni, kullama nadijat juluduhum, setiap kali tercabut kulit mereka dibakar oleh api neraka, baddalnahum juludan ghairaha, kata Allah, kami akan tukar kepada mereka itu kulit-kulit yang baru pula. Apa tujuan? Liyazuqul azab, supaya mereka merasa pula kesakitan yang lain. Ini balasan. Kalau lagu mana ni saya dosa banyak sangat ni. Minum arak 70 trailer dah ni. Brandy, whisky, beer, champagne, wine, Bacardi, Nakdi, Nala, betul dia. Habis minum belaka dah. Berjudi pun kasino main dah. Nombor ekor main dah. Loteri pun main dah. Astaghfirullahaladzim. Taubat kepada Allah. At-taibu anil zambi kaman la zamba lahu. Siapa taubat kepada Allah, kaman seperti, yang ini jawabnya, dia akan jadi kaman orang yang seperti la zamba lahu, orang yang tak ada rasa. Siapa tak ada rasa? Budak-budak. Lepas tu kita tua dah, jadi budak-budak. Lagu mana jadi budak-budak? Maksudnya bertaubat kepada Allah. Pasal budak-budak, kullu maulidin yuladu alul fitrah. Semua budak-budak bila lahir tak ada rasa. Maka kita kena balik jadi budak-budak semula. Maksudnya bukan balik pakai pamper. Tak, bukan balik kita pakai mok dah. Balik bertaubat kepada Allah. Maka kita jadi budak-budak. Tak ada rasa. Tua dah tapi macam budak-budak. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan. Siapa yang akan bangkit? Allah akan bangkit. Bukan kamu yang bangkit, tapi kamu dibangkitkan. Baca dengan majhul kalau orang mengaji ilmu saraf. Fa'ala pu'ilu. Yuf'adu tub'atu. Mana kamu suka atau tidak, tub'atun, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang suka bangkit di padang mahsyar nanti? Orang-orang yang mendapat nikmat kubur. Mana-mana orang yang telah dapat nikmat di alam barzah, dia akan meminta berdoa supaya bangkit cepat pada hari kiamat untuk melengkapkan balasan nikmat di hari kiamat nanti. Mana-mana yang kesusahan dah di alam barzah, dia akan berdoa minta supaya tidak bangkit. Ini diceritakan dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi cerita tentang mati, maka menangislah Sayyidina Uthman bin Affan sehingga basah janggutnya. Janggut Sayyidina Uthman ni bukan macam janggut kita ni. Ni macam sarang lebah besar. Arak ni kalau kita tengok janggut besar-besar. Faham tak? Dah kalau janggut banyak gitu boleh basah, banyak dah air mata. Banyak dah. Kita janggut 2 orang pun tak basah. Faham tak? Air mata baru kat ni takut pada Allah, kejut boleh beri. Tak? Suka bulak dah bulak. Baru 2 titik keluar air mata. Maka bila basah janggut, maknanya banyaknya menangis. Kenapa banyak menangis? Orang pun tanya Sayyidina Uthman.
wahai Uthman, apabila Nabi kita hak kubur, kenapa mu nangis kok mo? Aku dah pelati lama dah. Atas Nabi kita. Maka kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, innamal qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Hanya saja kubur itu ialah tempat persinggahan yang pertama daripada beberapa lagi tempat persinggahan menuju ke alam kiamat. Wa in salaha fihi fama ba'dahu aitaru minhu. Jikalau elok di alam barzah, maka selepas alam barzah lebih mudah baginya. Nampak? Kalau tidak elok di alam barzah, fama ba'dahu asyaddu minhu. Selepas alam kubur lebih susah lagi. Sebab tu aku menangis. Padahal Sayyidina Uthman ialah menantu Rasulullah. Dia kahwin dengan 2 orang anak puteri Rasulullah. Dia pula khalifah. Dia pula sahabat 10. Nampak? Dan dia ada sekeping kekek dijamin masuk syurga. 10 sahabat terak. Nangis. Kita nangis tak? Tak nangis. Ada kekek syurga tak? Ada. Bocah wanita ada. Tak. Tak ada kekek syurga tak menangis. Beriak nanang kita ni. Dia ada kekek syurga, patut tak payah nangis dah. Breakdance lah siang malam. Tahu tak? Tak ada kekek dah. Kita ada kekek tak nangis. Nangis juga. Tengok Hindustan. Ego kena langgar di kereta giling. Nangis apa? Ego kena tembok. Nangis. Bodoh. Nangis Sayyidina Uthman. Padahal sahabat Nabi ada kekek syurga. 10 orang sahabat jamin syurga. Menantu Nabi. Lagi pula khalifah yang dapat hidayah. Sayyidina Uthman. Bukan Haji Uthman. Penjual jagung. Kan? Sayyidina Uthman. Dalam kubur ni sama berlaku. Sama ada kita pakat besar, pakat rendah di atas dunia. Yang membezakan ialah pangkat akhirat. Siapa yang banyak amal, maka dia VIP di alam barzakh. Itu dia. Kalau banyak duit, tak ada kelebihan di alam barzakh. Tapi atas dunia ada kelebihan banyak duit. Ada kelebihan. Tengok barang ada 10,000. Tak ada. Ambil kad tak boleh. Nak saing sup 10,000. Kita cuci 100 lah paket. Boleh beli barang 10,000. Mesti idea lah. Nak. Kalau kita pakat besar di dalam dunia, di dalam kubur, tak ada pakat. Tapi siapa yang mencari pangkat di sisi Allah, pangkat tu laku di alam barzakh. Di antara pangkat yang laku di alam barzakh, banyak membaca Quran. Orang yang banyak baca Quran, cerah kubur dia. Cerah. Tapi kalau orang kaya cerah tak kubur? Tak. Melainkan dia suka menderma. Maka di antara yang mencerahkan kubur, suka bersedekah. Baca Quran, bersedekah. Lagi, menolong orang yang dalam kesusahan. Maka cerah kubur dan ringan ketika suruh hari kiamat. Ni antara pangkat-pangkat yang Allah suruh kita cari projek ni dia dapat. Projek dia tak ketong tu. Faham? Bila mati kontraktor besar pun segala harta dia tak tanam dalam kubur dengan dia. Kalau tanam sama, tak muat. Pasal apa kena gali luas. Katanya isteri mati gali luas petang ke orang tukar gali kubur. Luas mana tu? Dating dalam 400 kaki kubur dia. Kubur Datuk. Pasal apa pula? Datuk kontraktor besar ni. Dia ada wing 3 biji. Excavator 6. Nak masuk dalam. Faham?
Itu barang dunia saja. Tapi harta akhirat duduk di dalam dada kita, duduk dalam buku Rahilul Maktum. Nampak? Ditulis di dalam buku amalan. Tak besar bawa kita jalan dengan kain putih sahaja. Daguana tak boleh cari kemewahan dunia, silakan. Tapi jangan lupa akhirat. Pakai papuk masjid pun Tuhan tak marah. Pakai Ferrari Lamborghini pun Tuhan tak marah. Asal jangan lupa akhirat. Ni baru pakai kaki, tak mayan dah jadi. Kaki tak mayan dah jadi. Tapi kalau Allah beri hidayah, kereta harga 4 juta, naik lereng, ring dia saja 60,000, brek seramik 75,000 brek, boleh beli 11 buah kaki. Tapi dah Tuhan beri hidayah, maya tak? Maya, molek-molek ada, buang kok, ambil wuduk, solat. Tapi dah tak dapat hidayah, kaki je, bonet belakang gegor itu, dah maya, dah nak buat ni. Jadi ingatlah, bukan Islam larang kita senang, bukan larang jadi kaya, bukan larang cari harta. Dia beri pesan, jangan lupa, jangan lalai, kerana raja pun akan dikatok di alam barzah kalau tak dapat menjawab soalan muka nakir. Tu raja Ulu Balang, tak saya cakap banyak. Faham? Tak kira raja mana, raja Afrika, raja Zulu, tak ada peduli. Faham tak? Kalau tak boleh jawab, maka akan dipukul oleh tokak, munkar dan nakir. Ini Nabi yang cerita. Balasan segala amal mereka itu yang sebenar, iaitu yang patut padam dengan amal mereka itu. Kasih sayang Allah mengatasi kemurkaan. Sebab itulah kita niat dia nak buat benda baik, tulis dah pahala. Dah kalau gitu berniatlah nak buat baik banyak-banyak. Walaupun sampai masa kita tak buat pun macam yang kita niat, tak apa lagi, kita telah berniat nak buat baik. Nampak? Satu niat, satu pahala. Kalau aku kaya, ya Allah, aku nak sedekah. Nampak? Setiap hari niat gitu. Kalau aku ada duit, aku nak tolong orang miskin. Kalau aku ada duit, aku nak bawa semua orang dalam kawasan perumahan aku pergi buat haji di Mekah. Niat gitu. Sampai masa dia bawa kapung dia haji, dah kita, bini kita, anak-anak mau sebut. Ya, betul dah Nabi kata, nampak? Niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang beriman sentiasa lebih baik daripada amalan. Tapi sekurang-kurangnya kita telah niat. Nampak? Siapa yang niat nak buat jahat, tak tulis lagi, sampailah dia buat. Dalam gitu pun banyak dosa daripada pahala. Maka sebab itulah Allah anjurkan kita beberapa amalan untuk nak memberatkan timbangan amal kita. Sebab Allah tahu dah kita ni memang banyak buat dosa. Maka Allah beri, iaitu cara dia, amal sikit, pahala banyak. Amal sikit, pahala banyak. 2 rakaat subuh sebelum solat fardu, nampak? Lebih mahal daripada dunia ni. Allah bayar di akhirat. Nak ringan saja. Satu huruf Quran, satu pahala. Ganda 10 paling kurang. RM1, RM10. RM1, RM10. Kita baca surah Kahf boleh pahala tak? Tak boleh. Kena molek, boleh bala. Nampak tak? Baca Quran walaupun satu huruf. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Faham tak? Tak apa dah. Satu nun, 10 pahala. Pahala ni kerajaan Allah yang bayar, bukan kerajaan dunia. Kerajaan dunia miskin, tak mampu nak bayar satu pahala yang dikerjakan oleh seorang anak Adam. Kerana pahala bukan nilai RM1.
orang yang paling sikit pahala di dalam syurga. Allah beri dia bumi tanah dia seluas Yaman sampai kepada Syria. Sebuah istana yang pintunya daripada emas. Bayang kalau pintu emas takkan dinding pelewu. Dan diberi 70 orang isteri iaitu bidadari. Ini sebut dalam hadis. Nah, maka dia ni merasakan dia yang paling kaya di dalam syurga. Nabi cerita dia yang paling sedikit di dalam syurga mendapat nikmat. Kerana dia hanya ada satu pahala saja lebih daripada dosa. Bayangkan orang yang siang malam tak tidur nak menangis kerana takut kepada Allah. Bayangkan orang yang semayang tahajud saja berpuluh-puluh rakaat pada waktu malam. Laki-laki ni cak ayang lebih sikit dia pahala. Allah beri istana daripada emas, isteri 70 orang. Dah kalau macam imam-imam, macam ulama-ulama, abid-abid di zaman salafus soleh, siang berpuasa, malam berjaga. Apa kita kurang beramal? Kita yakin tak? Yakin. Tetapi how many annuals do you need for your flower bed this year? You don't know. Milo's tracks and stores all of your Lowe's purchases, so you don't have to remember. I think I would use that. We scan, Milo's remembers. Your life gets easier. Sign up at Lowe's. orang gagah. 300 rakaat solat tahajud. Perempuan ada kopek. Kita lelaki turun misai, nak turun rumah geteh. Wah naik. Anjing tengok dia, tunduk. Anjing takut. Misai hebat. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول حي على الصلاة.
kita sambung balik. Jadi apabila Allah beri kekuatan, maka dapatlah kita melaksanakan jalan-jalan hidayah yang kita nampak. Sekarang kita nampak kelebihan. InsyaAllah kita harap Allah beri banyak kekuatan kepada kita. Sebab tu kita jangan berasa lebih ataupun hebat dalam bab akhirat daripada orang lain. Biarlah kita berasa kurang semua. Kalau pun kita banyak, taklah berasa kurang. Kalau kita baru, kita ada ilmu, berasa jahil. Jangan berasa alim. Kerana ilmu ini Allah beri pinjam kejap je. Masa beranak jahil belaka ulama mana pun. Bila mati jahil dah pula. Jadi merendah diri semua, Allah sayang. Kita boleh semayang tahajud 20 rakaat setiap malam, 30 tahun dah amat. Kita rasa sangat sikit nak bandingkan nikmat Allah yang terlalu banyak. Batulah ni kecenderungan orang-orang muda kepada dakwah sangat hebat. Cuma sebagai pesanan nak dalam berlomba-lomba buat kebajikan, post hadis, post ayat Quran dan sebagainya. Jangan sampai jadi riak. Benda makna riak untuk dapat pandangan manusia. Kadang-kadang lupa. Takut-takut lupa. Bagus dah fenomena orang muda minat agama. Tak. Dalam apa benda ni, Facebook, dalam blog dan macam-macam ni. Tak macam dulu. Dulu kalau sebut orang muda kat blog dia kat kacahannya belaka. Lain ni kat ayat Quran macam ni, takut-takut nak mencari populariti, nak suruh orang like dan sebagainya, punah jahanam, tak ada pahala. Jadi tugas tu perintah Allah. Like tak like aku peduli apa? Tak. Mau suka tak suka aku tak peduli. Siapa masa ayat Quran aku siapa? Siapa masa ada hadis aku pun. Jangan duka cita. Pasal ada beberapa orang dia post hadis, dia post nasihat, tapi dia duka cita. Dia rakamkan balik duka cita dia tu. Di dalam post yang lain dia kata keadaan akhir zaman, tengoklah saya post hadis pun tak ada orang like. La ilaha illallah. Bak apa jadi bodoh gitu? Dah mau post hadis, post je lah. Malaikat tulis tak? Dah malaikat tulis nak dia lagi. Mana nak orang like ke malaikat tulis? Jadi malaikat sudah like. Malaikat sudah like, orang tak sama masuk campur. Pujian manusia tak bawa ke mana. Tapi bila malaikat like, beres tak? Beres. Kemudian kata pengarang, dan bahawa sekalian manusia dilentangkan mereka itu atas Allah Ta'ala pada hari kiamat. Artinya diperlalukan mereka itu supaya menghukum Allah Ta'ala antara mereka itu. Dalilnya firman Allah, wa'uridu ala rabbika saffa. Artinya dan dilentangkan akan mereka itu atas Tuhan engkau pada ketika berbaris-baris. Tiada seperti melentangkan tentera atas raja, supaya mengenal ia raja akan mereka itu. Pada hari kiamat kata Allah, Allah sebut dalam Quran manusia akan dilentang. Yu'radu wa'uridu. Maknanya akan dipetunjukkan seorang demi seorang di hadapan Allah. Dibangkitkan di padang mahsyar, keluar pada kubur. Bila bangunnya Nabi Musa, maka umat Nabi Musa akan berbaris di belakang Nabi Musa alaihi salam. Umat Nabi Isa belakang Nabi Isa. Umat Nabi Muhammad sallam belakang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh nak duduk belakang Nabi lain. Kerana masa itu yang menggerakkan kita adalah amalan kita. Kalau atas dunia kita boleh masuk barisan lain, tipu-tipu. Tak. Atas akhirat tak boleh. Tak. Yang kita bimbang duduk di belakang panji-panji musuh-musuh Allah. Di antaranya musuh-musuh Allah yang juga pegang bendera Fir'aun. Di antaranya lagi Haman. Di antaranya lagi Qarun. Di antaranya lagi Ubay anak Khalaf, bapa munafikin Mekah. Diceritakan di hari kiamat dia ada duduk di padang mahsyar bersama dengan orang-orang yang mengikut tunjuk ajar dia.
dalam sebuah riwayat yang panjang. Saya ambil tengah hadis. Wa man lam yuhafiz 'alaiha jaa yaumal qiyamah laisa lahu burhanan wala nura wala najata. Barang siapa yang tidak solat, tidak jaga 5 waktu sembahyang, maka dia akan datang pada hari kiamat, tidak ada baginya petunjuk, gelap gelita, dan tidak ada pembimbing. Wa kana